Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Abdullah II Ibni Al-Husain Raja Jordan dan ahli kerabat diraja serta kerajaan dan juga rakyat Jordan bersempena dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Empat puluh pelajar Sekolah Arab dan Agama yang menyertai program perkhemahan Husnul Khuluqi diraikan semasa majlis penutupan program berkenaan. Program perkhemahan selama 4 hari itu bertempat di Perkampungan Sukan dan Padang Kawat Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman, Menteri Halih Wal Agama, dengan tema Kesejahteraan Minda Untukku dan Untukmu. Program perkhemahan kali kedua ini memberi penekanan kepada pendekatan tarbiyah Islamiah secara holistik melalui pelbagai aktiviti pembangunan rohani, pembinaan jati diri dan pengukuhan syahsiah peserta bagi meningkatkan potensi remaja khususnya dalam membina keyakinan diri serta memperkembangkan kemahiran sosial, komunikasi dan kepimpinan. Negara Brunei Darussalam menegaskan bahawa keselamatan kesihatan harus dibina berasaskan kepercayaan dan walaupun masa tambahan diperlukan untuk memuktamadkan rundingan Pathogen Access and Benefits Sharing Annex, kepentingan dialog dan kerjasama pelbagai hala untuk akses yang saksama bagi memanfaatkan sains, teknologi dan tindak balas pandemik perlu dimantapkan. Semasa menghadiri Perhimpunan Kesihatan Sedunia ke-79, Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke-Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Geneva menekankan pencegahan sebagai asas sistem kesihatan yang berdaya tahan perlu diteruskan, terutamanya melalui imunisasi dan penjagaan kesihatan asasi. Negara Brunei Darussalam telah mengenalkan vaksin pneumococcal conjugate ke dalam program imunisasi kebangsaan serta vaksin TDAP untuk ibu-ibu mengandung bagi melindungi golongan yang mudah terdedah dan mengukuhkan keyakinan masyarakat. Menyentuh mengenai perhimpunan yang bertemakan membentuk semula kesihatan global tanggungjawab bersama, Puan Yang Terutama Dayangku Mas Lizah binti Pengiran Haji Mahali menyatakan meskipun beberapa pencapaian diraih dalam hasil laporan 2025 di bawah program kerja WHO, masih terdapat jurang yang boleh menyebabkan pencapaian matlamat pembangunan mampan berkaitan kesihatan menjelang 2030 tersasar. Perhimpunan membincangkan isu-isu keutamaan kesihatan awam dan membentuk hala tuju dasar kesihatan global. Negara Brunei Darussalam mengetengahkan 3 keutamaan iaitu memperkukuhkan pembiayaan kesihatan global yang mampan dan fleksibel bagi memastikan WHO terus responsif serta berkesan dan menerapkan pemantauan berasaskan AI, platform kesihatan digital dan risikan wabak masa nyata sebagai pelaburan teras kesihatan awam. Laporan dari Tanah Suci bagi memohon pertolongan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar segala urusan melibatkan bakal haji dan petugas haji negara semasa kemuncak ibadah haji berjalan lancar dan sempurna. Majlis solat selamat diadakan di Hotel Snoot Ajiat. Antara pengisian majlis, bacaan ratib al-atas dan doa selamat, bakal haji negara akan berada di Bumi Arafah pada 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah untuk melaksanakan ibadah wukuf. Persiapan terus dilaksanakan bagi mempersiapkan bakal haji negara. Baru-baru ini SCA Travel mengadakan sesi taklimat khas
bagi bakal haji syarikat berkenaan antara pengisian sesi berkenaan, medical awareness talk dan recap khusus haji. ...175 kanak-kanak berumur antara 3 hingga 12 tahun menyertai program MOK Haji 3.0 yang berlangsung di Masjid Sultan Sharif Ali Kampung Sengkurang. Program dianjurkan bagi memperkenalkan ibadah haji kepada kanak-kanak melalui pendekatan pembelajaran interaktif dan pengalaman secara langsung. Program tersebut juga dijayakan oleh lebih 60 sukarelawan dan marshal gabungan kumpulan belia da'i dan kumpulan belia Masjid Syababul Iman, Masjid Sultan Sharif Ali Kampung Sengkurang. Program seumpamanya diharap dapat meningkatkan kefahaman generasi muda terhadap ibadah haji dan menyemai nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan mewakili negara dalam pertandingan 2 tahunan cabaran matematik dan pengkomputeran antarabangsa Singapura 2026. Pertandingan antarabangsa tersebut akan berlangsung selama 5 hari di Republik Singapura. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Dr. Eddie Fazlin bin Haji Amdan, pemangku pengarah sekolah-sekolah. Pertandingan yang dianjurkan oleh NUS High School of Mathematics and Science Republik Singapura ini mempromosikan pemikiran antara-disiplin dengan menggalakkan para peserta mengaplikasikan kemahiran matematik dan pengkomputeran bagi menyelesaikan masalah dunia sebenar. Harapan saya agar para penuntut Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan dapat memberikan persembahan yang terbaik serta mengharumkan nama negara Brunei Darussalam di persada antarabangsa dan mengutip pengalaman yang berharga. Antara persediaan yang kami lakukan adalah kami dibimbing oleh seorang lecturer di UBDFIT yang mengajar kami coding dan programming menggunakan Python. Dan di samping itu kami juga banyak latihan perbincangan dan juga mengattempt soalan-soalan yang mencabar. Minggu Warisan dan Klasik Daerah Tutong menjadi sebahagian daripada identiti dan warisan masyarakat. Diadakan di kawasan Tutong Culture Street, Jalan Inci Awang, Pekan Tutong. Ia juga mengetengahkan nilai sejarah, budaya serta keunikan koleksi klasik. Diadakan selama 2 hari dan disertai oleh para penggemar serta pengumpul barangan klasik dan antik dari seluruh negara. Pelbagai koleksi bersejarah dan unik dipamerkan bagi kunjungan orang ramai, antaranya radio klasik, setem dan peralatan tradisional yang mempunyai nilai sejarah tersendiri. Selain membuka peluang kepada generasi muda mengenali dan menghargai sejarah pelbagai artifak, ia juga dihasrat dapat memelihara warisan budaya agar terus dihargai dan diwarisi oleh generasi akan datang. Penjagaannya memang mula-mula memang susahlah sebab barang ni terbuka, kadang-kadang kanak-kanak belusir terujuh, pecah. Apabila pecah kami susah untuk mengganti balik sebab barang-barang ni rare. Berminat lagi dengan benda-benda lain, asal nampak benda tu macam klasik, okey, disimpan. Macam itulah. Tambah lagi ada macam barang dari waris bapa yang sudah mengamanahkan untuk menyimpan. Jadi minat itu lagi-lagi minat untuk mencari barang-barang yang lain selain daripada alat perkahwinan dulu-dulu kan. Kurang lebih dalam 50 koleksi lah. Ada macam keris, pamarang, candung, macam-macam lah. Yang apa yang dipakai orang Brunei. Untuk generasi datang, yang ini mungkin saya serahkan kepada anak-anak saya lah. Untuk menyambung ini. Jadi diharap semua orang-orang di Brunei ini sedikit sebanyak simpanlah di rumah, itu untuk kenangan generasi lama lah.
100 orang peserta mengambil bahagian dalam bengkel pengurusan jenazah pakaian di Alam Barzah berlangsung di Masjid Kampung Sungai Hancing. Bengkel bertujuan meningkatkan kefahaman masyarakat mengenai tata cara pengurusan jenazah mengikut syariat Islam. Antara pengisian utama bengkel, anjuran syarikat pengurusan Kifayah Ar-Razak dan Masjid Kampung Sungai Hancing ini tata cara memandikan, mengkafankan sembahyang jenazah sehinggalah kepada urusan pengebumian yang sempurna menurut hukum syarak. Selain sesi teori, para peserta turut berpeluang mengikuti demonstrasi praktikal yang dikendalikan oleh tenaga pengajar berpengalaman bagi memberikan pemahaman yang lebih jelas, teliti dan berkesan. Sukan bersempena memperingati Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia. Autoriti Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam AITI menganjurkan Digital Lifelines Walk. Tema tahun ini, perhubungan digital, mengukuhkan kemampanan dalam dunia berhubung. Acara berlangsung di Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan. Hadir yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Pengisian acara berjalan kaki sejauh 3 km. Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan penggunaan internet dan teknologi informasi dan komunikasi dalam membantu pembangunan masyarakat dan ekonomi. Juga diadakan pameran yang antaranya memaparkan laman sesawang waspada.bn, inisiatif bagi meningkatkan keselamatan dalam talian dan penggunaan bertanggungjawab teknologi digital. Sempena sambutan Hari Keluarga, Majlis Perundingan Kampung Labi 1 dan Labi 2 dengan kerjasama Kelab BSRC dan Persatuan Berbasikal Dera Blaid mengadakan aktiviti riadah Kampungku Cergas. Acara berlangsung di Dewan Serbaguna Kampung Labi. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai Dera Blaid. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman dan Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Suian, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara riadah juga diadakan bersempena ulang tahun BSRC ke-80 tahun.